saya ingin membentangkan tentang karya dan sumbangan Charles Lewis. Charles Lewis dilahirkan pada 18 Januari 1689. Beliau dilahirkan di Cantal de la Brie, barat daya Prancis. Charles Lewis bersekolah di Catholic College of Cluny dan melanjutkan pelajaran di Fakulti Undang-Undang di University dan berjaya menjadi seorang peguam pada 1708. Pada tahun berikutnya, Charles Lewis mewarisi kekayaan dan gelaran Montesquieu setelah bapa saudaranya meninggal. Beliau menghasilkan 3 karya terpenting. Karya yang pertama ialah Liber Persianis. Karya ini mengisahkan 2 orang perisia yang bernama Uzbek dan Rika yang mengembala ke Perancis. Dalam bentuk surat, karya ini menceritakan cara wanita dikawal oleh Sida yang bertanggung jawab terhadap wanita sehingga dibenarkan membunuh. Selain itu, pemerhatian kedua-dua pengembara ini tentang masyarakat Prancis dan perspektif mereka sebagai orang luar juga digarap dalam karya ini. Charles Lewis menggunakan karya ini untuk mengkritik masyarakat Prancis. Beliau juga memberi gambaran tentang adat budaya masyarakat Prisia dan perbandingan agama. Karya yang kedua ialah The Consideration on the Cause of the Grandeur and Design of the Romans. Karya ini tentang sejarah kebangkitan, kegemilangan, dan kejatuhan kerajaan Rom. Dalam karya ini, Charles Lewis menyelidik sebab-sebab dan latar belakang serta kehancuran kerajaan Rom. Beliau menyatakan bahawa untuk memahami kegemilangan dan kehancuran sebuah empire, seseorang harus memahami masyarakatnya. Beliau juga mengkaji peristiwa yang menimpa tentera Rom dan akhirnya membawa kepada kejatuhan Rom. Karya yang terakhir ialah Spirit of the Laws. Karya ini menjelaskan tentang undang-undang manusia dan institusi sosial. Beberapa perkara dibincang di dalam buku ini seperti bentuk-bentuk pemerintahan, adat kebiasaan, dan iklim. Selain itu, karya ini juga menjelaskan konsep dan maksud pengasingan kuasa dalam pemerintahan mengikut doktrin ini. Kuasa pemerintahan sesebuah negara terbagi kepada 3 buah badan, iaitu perundangan, eksekutif, dan kehakiman. Selain itu, karya ini juga menekankan bahawa bidang tersebut mempunyai bidang kuasa yang tersendiri. Tujuan pengasingannya ialah untuk mengelakkan pertindihan bidang kuasa bagi memastikan seseorang tidak berkuasa lebih daripada satu. Charles Lewis menghabiskan sebahagian besar hidupnya untuk mengembangkan idea politik pemerintahnya, iaitu doktrin pengasingan kuasa di dalam tulisan tersebut. Atas kesungguhan beliau, karya tersebut telah memberi kesan yang mendalam sama ada intelektual maupun politik. Mereka juga mempopularkan istilah feudalisme walaupun telah lama wujud. Namun, Charles Lewis menjadikan istilah ini dikenali dan diterima oleh masyarakat. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang Jean-Jacques. Beliau merupakan salah seorang pemikir yang sangat berpengaruh pada zaman pencerahan pada abad ke-18 di Eroppa. Pada zaman pencerahan merujuk kepada gerakan budaya intelektual yang berusaha untuk mengembleng kuasa mereformasi masyarakat dan pengetahuan. Pada zaman ini, sains dan perkembangan intelektual diberi penekanan dan perkara berkaitan tahyul tidak diterima.
Gerakan ini menentang penyalahgunaan kuasa dalam gereja dan negara. Sumbangan Jean-Jacques yang pertama ialah karya muzik Diderot dan D'Alembert. Pada 1750, beliau menerbitkan karya bertajuk The Course on the Arts and Science. Malahan, hasil karyanya telah memenangi anugerah akademik dan menjadi terkenal. Selain itu, muzik masih merupakan perkara penting dalam hidupnya dan selepas beberapa tahun, operanya yang bertajuk Les Divins du Village telah menjadi genre sangat terkenal dan menyebabkannya diterima dan dihargai. Sumbangan yang seterusnya ialah karya The Course on the Arts and Science. Karya ini telah mengharumkan nama Jean. Selain itu, bahagian pertama mengenai kajian sejarah dan Jean menunjukkan bagaimana masyarakat yang maju berkembang dari segi seni dan sains mengalami kemerosotan dari segi moral dan nilai-nilai murni. Seterusnya, beliau mendakwa bahawa Mesir purba mula runtuh setelah falsafah dan seninya berkembang maju. Malahan, menurutnya lagi, perkara ini turut berlaku kepada Grek purba yang mengalami nasib yang sama. Walaupun asalnya Grek purba sangat mementingkan nilai keberanian, tetapi apabila sains dan seni mula berkembang, masyarakatnya menjadi masyarakat yang berasaskan kemewahan dan keseronokan. Di samping itu, beliau menyokong Sparta yang mengetepikan artis dan para saintis. Sumbangan yang ketiga, Jean memperjuangkan pengetahuan, tingkah laku dan akhlak yang baik. Jean mengiktirafkan Socrates sebagai seorang yang bijak kerana menyedari kebinasaan yang disebabkan oleh seni dan sains. Tambahan pula, beliau mengatakan seni dan sains lahir daripada kemaksiatan manusia. Hal ini dapat dilihat daripada geometri lahir daripada kerakusan, fizik daripada semangat ingin tahu yang sia-sia dan falsafah moral daripada rasa bangga. Malahan, Jean terus menyerang sains dan mengutarakan bagaimana sains tidak menyumbang kepada nilai moral. Selain itu, menurut beliau, sains menjadikan hidup lebih mudah dan menyeronokkan, tetapi bukan bertambah baik dari segi moral. Walau bagaimanapun, beliau menyokong pemikir yang dianggap bijak seperti Bacon, Descartes, dan Newton. Beliau juga mahu majoriti rakyat memberi perhatian untuk memperbaiki tingkah laku dan akhlak berbanding memajukan seni dan sains. Yang terakhir ialah Jean menghasilkan karya The Course on the Origin of the Inequality. Dalam karya ini, Jean cuba menjelaskan sifat manusia secara semula jadi tanpa kualiti yang terbias akibat sosialisasi, iaitu memahami manusia dalam keadaan alam semula jadi. Namun begitu, bertentangan dengan pendapat pada zaman itu, terutamanya pendapat Aristoteles yang mengatakan bahawa keadaan masyarakat sivil itu adalah keadaan semula jadi manusia. Selain itu, gambaran Jean tentang manusia dalam keadaan semula jadi adalah berbeza dengan pendapat pada zamannya. Di samping itu, menurut Jean, cara hidup seperti ini boleh menghasilkan kebebasan dan keselamatan serta mewujudkan persaudaraan. Selain itu, karya ini juga
dikatakan salah satu dokumen yang paling revolusioner pada abad ke-18 di Eropah. Seterusnya, karya ini menunjukkan bagaimana perkembangan tamadun merosakkan kebahagiaan semula jadi dan kebebasan manusia dengan mencipta ketidaksamaan tiruan dalam kekayaan, kuasa dan keistimewaan sosial. Malahan menunjukkan bahwa manusia lebih primitif adalah sama dengan manusia yang lain kerana setiap individu adalah bebas, tetapi apabila masyarakat menjadi lebih moden, ahli-ahli yang kuat dan paling pintar dalam masyarakat memperolehi kelebihan yang tidak semula jadi ke atas saudara mereka yang lemah. Selain itu, perlembagaan yang digubal untuk membetulkan ketidakseimbangan ini melalui keamanan dan keadilan sebenarnya tidak melakukan apa-apa tetapi mengekalkan perkara ini. Jean-Jacques telah memberi banyak sumbangan yang penting kepada perkembangan intelektual di Eropah. Beliau juga telah menulis beberapa buku yang bermanfaat dalam perkembangan tersebut. Malahan, idea Jean telah menjadi elemen utama di dalam pengistirahatan Perhimpunan Kebangsaan Revolusi Perancis serta digunakan oleh pemikir-pemikir Amerika. Selain itu, beliau juga menjadi terkenal melalui bidang pendidikan kerana teori naturalisme yang diperkenalkan melalui karyanya bertajuk Emily yang mengkhususkan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Akhir sekali, falsafah beliau juga menekankan 4 perkara seperti kebebasan, perkembangan, minat dan aktiviti. Kemudiannya, pendapat yang diutarakan beliau telah menjadi asas kepada pembentukan kurikulum.